Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sains Tingkatan 2 KSSM, Bab 7, Keelektrikan dan Kemagnetan. Video kali ini, kita akan mempelajari tentang subtopik 7.3 Kemagnetan dan memfokus kepada part 1 iaitu magnet. Jom. Magnet terdiri daripada dua jenis iaitu magnet semula jadi dan juga magnet buatan manusia. Contoh magnet semula jadi ialah seperti gambar wajah ini iaitu batu magnet yang boleh ditemui di permukaan bumi yang seperti gambar wajah ini. Okey, yang kedua ialah magnet buatan manusia yang mana contohnya ialah yang sering dilihat di peti sejuk di rumah kita iaitu fridge magnet yang digunakan untuk mendekatkan cendera hati. Okey, seterusnya ialah magnet yang sering digunakan oleh guru-guru anda, cikgu-cikgu anda untuk melekatkan nota ataupun bahan bantu mengajar di atas papan putih yang bermagnet. Okey, dan seterusnya ialah bahan permainan yang terdiri daripada magnet yang menjadi viral sekarang ni kan. Okey, yang kita boleh potong dan kita boleh sambung dan kerana ia melekat antara satu sama lain. Okey, antara contoh bahan magnet buatan manusia ialah besi, keluli, kobalt dan juga nikel. Seterusnya, cikgu nak sharekan kepada anda beberapa contoh gambar berkaitan dengan magnet. Okey, ini adalah gambar pertama yang anda boleh lihat iaitu sebuah magnet berbentuk U sedang menarik logam iaitu paku. Seterusnya adalah gambar kedua iaitu magnet yang menarik paku tekan. Gambar yang ketiga pula ialah magnet berbentuk U yang mana kedua-dua kutubnya menarik selbuk besi. Dan gambar wajah yang terakhir ialah magnet bar yang mempunyai kutub utara dan selatan yang mana sedang menarik selbuk besi sehinggalah membentuk seperti ada wujudnya medan magnet. Jom kita lihat pula sifat-sifat magnet. Ada 4 sifat magnet. Okey, yang pertama ialah magnet dapat menarik bahan magnet. Contohnya seperti gambar wajah ini, kita boleh lihat ada magnet yang sedang menarik bahan logam yang mana boleh tertarik kepada magnet. Okey, yang kedua pula ialah sifat magnet yang mempunyai kutub, yang berkutub. Okey, iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Contohnya seperti gambar wajah ini. Kita dapat lihat ya, ada warna merah, kita ada nampak kat situ huruf N iaitu pembawa maksud utara, dalam bahasa Inggeris north. Sementara yang berwarna biru itu ialah S iaitu kutub selatan. Okay. Yang ketiga pula ialah apabila magnet digantung bebas, maka ia akan menunjukkan arah utara dan arah selatan pada bumi. Okay. Contohnya, seperti mana gambar wajah ini, kita dapat lihat magnet bar diikat dan digantung pada kaki retort. Seterusnya, arah utara pada magnet itu akan menunjukkan arah utara yang sama dengan kompas ataupun arah utara pada bumi. Sementara S itu pula akan menunjukkan ataupun akan menghala ke arah selatan. Okey, dan sifat yang keempat bagi magnet ialah apabila dua magnet didekatkan yang mempunyai kutub yang sama iaitu N dengan N ataupun S dengan S, kutub utara dengan kutub utara dan kutub selatan dengan kutub selatan, ia akan saling menolak. Seperti mana gambar yang cikgu tunjukkan ini. Okey, gambar yang kedua dan gambar yang ketiga.
iaitu N dengan N didekatkan, ia akan saling menolak, dan S dan juga S apabila didekatkan, ia akan saling menolak. Jadi kalau kutub yang sama didekatkan, maka ia akan saling menolak. Sementara bagi kutub yang berbeza, contohnya adalah gambar yang paling atas sekali. Okey, kita dapat lihat N iaitu kutub utara didekatkan dengan S iaitu kutub selatan, maka ia akan saling menarik antara satu sama lain. Apakah dia medan magnet? Medan magnet ialah kawasan. Okey, kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet. Seperti mana gambar wajah ini. Okey, kita boleh nampak di sini ada magnet bar magnet yang didekatkan dengan sebuk logam yang ditabur. Sebuk besi lah biasanya ya, ditabur, dan seterusnya kita dapat lihat corak seperti ini dibentuk ataupun terbentuk oleh serbuk besi tersebut di sekeliling bar magnet. Dan inilah dia yang kita kenali sebagai medan magnet. Okey, jika tadi kita dah pelajari apakah dia medan magnet, sekarang jom kita lihat bagaimana pula hendak melukis medan magnet. Okey, di sini ialah magnet bar yang menunjukkan warna merah iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, jadi garisan yang pertama yang kita lukis ialah garisan yang keluar daripada kutub utara, iaitu kita sedia maklum ya, garis magnet mesti bermula daripada utara dan bergerak ke kutub selatan. Okey, jadi ini adalah garisannya. Okey, yang menuju keluar daripada U. Kemudian berikutnya adalah garisan yang kedua dan ketiga, dan ini pula adalah garis melengkung. Okey, dan di bawah di sebelah kiri. Okey, jadi arah bagi keempat-empat garis melengkung ini ialah ke arah kanan, iaitu menuju ke arah selatan, kutub selatan. Okey, sementara untuk garis magnet yang berhampiran dengan kutub selatan pula menunjukkan arah ke selatan, iaitu arah ke kiri. Kiri kita dalam gambar wajah inilah. Okey, dan seterusnya garis lengkung yang kedua dan ketiga. Okey, jadi kita nampak jelas di sini ya. Menurut anak panah, dia akan bergerak daripada kutub utara ke kutub selatan. Okey, jadi apabila anda melukis garis medan magnet, pastikan anda melukis arah anak panah. Okey, dan seterusnya kalau cikgu letak kompas di 4 tempat. Okey, kita letak kompas. Okey, kompas yang pertama ialah bermula daripada kutub utara yang menunjukkan arah ke kiri. Okey, keluar daripada U. Okey, seterusnya bagi kompas yang kedua dan ketiga yang berada di sisi bar magnet ini menunjukkan arah ke kanan. Okey, kita hanya kompas itu akan sama dengan arah anak panah yang kita lukis pada garis magnet. Mudah je. Dan seterusnya kompas yang keempat iaitu berhampiran dengan kutub selatan menunjukkan arah ke kiri. Okey, iaitu ke arah selatan, sama macam garis yang berwarna arah pada garis yang berwarna merah tadi. Okey, jadi inilah dia medan magnet dan juga arah kompas jika kita letakkan di 4 tempat yang berbeza di sekitar magnet bar. Sekarang jom kita lihat pula bagaimanakah medan magnet yang akan terbentuk jika bar magnet ini kita terbalikkan. Okey, macam tadi kutub utara berada di sebelah kiri. Manakala sekarang ini bar magnet ini kutub utaranya berada di sebelah kanan yang berwarna merah tu, sementara kutub selatannya yang berwarna biru berada di sebelah kiri. Okey, so sekarang jom kita lihat medan magnetnya. Okey, seperti biasa ada garis keluar daripada kutub utara dengan anak panah ke arah keluar dan juga garis lengkung keluar, garis lengkung di sisi kedua-duanya. Okey, atas dan bawah.
dengan anak panah menunjukkan ke arah selatan, kutub selatan. Okey, seterusnya garis lurus ke selatan, menuju ke arah kutub selatan, dan seterusnya garis lengkung. Okey, dan ini ialah medan magnet yang terbentuk. Jika kita letakkan kompas di keempat-empat sisi bar magnet ini, okey, kita akan dapati bahawa anak panah bagi kompas yang pertama berhampiran dengan utara, kutub utara, ialah menuju ke arah kanan, keluar daripada utara. Manakala pada kawasan sisi, okey, di bahagian atas, pada gambar wajah ini, kita dapat lihat ke arah kiri, sama seperti mana arah garis magnet yang berwarna, anak panah yang berwarna merah. Okey, begitu juga bagi kompas yang berada di sebelah bawah. Dan kompas yang terakhir berhampiran dengan selatan, menunjukkan ke arah kanan, iaitu ke arah kutub selatan. Okey, bagaimanakah pula sifat garis medan magnet? Okey, garis medan magnet perlulah. Okey, so kita tengok lukisan dengan pantas. Okey, sambil kita ulang kaji ya, daripada utara ke selatan. Okey, jangan anak panahnya keluar daripada utara. Kemudian bergerak ke selatan, sampailah ke selatan. Okey, dan ini ialah garis medan magnet yang lengkap dengan arah. Jadi kita dapat lihat garis medan magnet perlulah bermula dari arah kutub utara ke kutub selatan. Okey, seperti mana yang ditunjukkan oleh anak panah. Okey, sifat garis medan magnet yang kedua pula ialah ianya tidak bertemu atau tidak bersilang. Okey, kita boleh lihat di sini semua garis-garis pada garis medan magnet ini tidak ada yang bersilang dan bertemu. Okey, dan yang seterusnya, garis medan magnet ini jika didapati lebih rapat di antara garis-garisnya, maka ini menunjukkan medan magnet tersebut adalah lebih kuat berbanding dengan garisan yang lebih jaraknya yang lebih besar. Okey, apabila jarak yang lebih besar, okey, contohnya di kawasan tepi, di kawasan sisi bawah dan atas ni, okey, jadi ianya kita boleh nampak jarak yang lebih renggang, maka medan magnetnya juga adalah lebih rendah ataupun lebih rendah daripada segi kekuatan medan magnetnya. Okey, jom kita lihat apakah yang akan terjadi apabila dua bar magnet didekatkan. Okey, kita lihat contoh yang pertama, iaitu di sebelah kiri kita, iaitu menunjukkan dua bar yang mempunyai kutub yang sama dirapatkan, iaitu kutub utara bertemu dengan kutub utara dan kutub selatan bertemu dengan kutub selatan. Okey, didapati kedua-dua bar magnet ini menjauhi antara satu sama lain. Okey, saling menolak. Jadi ia tidak akan dapat didekatkan. Okey, berbeza dengan gambar wajah yang kedua di sebelah kanan, kita dapat lihat dua bar magnet ini diletakkan bersebelahan dalam keadaan terbalik, iaitu kutub utara bertemu dengan kutub selatan di bahagian atas dan kutub selatan bertemu dengan kutub utara di sebelah bawah, dan didapati kedua-duanya akan saling mendekati antara satu sama lain dan menyebabkan ianya saling menarik. Jadi kutub yang sama akan saling menolak, sementara kutub yang berbeza akan saling menarik. Jom lihat bagaimanakah medan magnet yang terbentuk jika kutub yang berbeza didekatkan. Okey, jadi kita tahu arah garis medan magnet akan bergerak daripada kutub utara ke kutub selatan. Okey,
So, dekat bawah pun sama daripada kutub utara ke kutub selatan. Jadi, garisan medan magnet ini perlu dilukis anak panah ya. Okey, jadi anak panah perlulah daripada utara ke selatan. Okey, sementara di bahagian bawah pula anak panahnya daripada kiri ke kanan lah, utara ke selatan. Okey, kita boleh nampak berbeza ya arah di situ. Juga pada garis lengkung di bahagian atas, utara ke selatan, dan di bawah juga utara ke selatan. Dan garis lengkung di bahagian sisi. Okey. Jadi, ia akan bergerak daripada utara ke selatan, iaitu daripada atas ke bawah. Dan sementara di sebelah kiri pula, daripada bawah ke atas. Okey, jadi kita nampak jelas di sini, inilah lakaran garis medan magnet apabila dua bar magnet yang berbeza kutub didekatkan. Okey, jadi hasilnya dia akan tertarik. Mudah kan? Dan kedua-dua bar magnet itu akan saling mendekati antara satu sama lain. Okey, sekarang mari kita lihat pula bagaimanakah medan magnet yang akan terbentuk jika dua bar magnet yang mempunyai kutub yang sama didekatkan. Okey, bermaksud kutub utara bertemu dengan kutub utara di bahagian atas dan kutub selatan bertemu dengan kutub selatan di bahagian bawah. Okey, seperti biasa untuk setiap bar magnet mempunyai garis medan magnet. Okay, tetapi di sini cikgu hanya lukiskan satu garisan sahaja ya, sebab nak bagi nampak dengan jelas lah. Okey, jadi anak panah bergerak daripada utara ke kutub selatan. Begitu juga bagi bar yang kedua. Okey, anda boleh melukis garis medan magnet ini dengan lebih lengkap, iaitu 2 ataupun 3 garis medan magnet. Okey, kemudian kita boleh nampak di sini ya, kita dapat lihat tiada garisan medan magnet yang saling menarik antara utara dengan utara dan selatan dengan selatan. Maka kedua-dua bar ini akan saling tertolak. Okey, seperti ini. Dan akhirnya kedua-duanya akan menjauhi antara satu dengan yang lain. Jom kita lihat pula garis medan magnet jika magnet disusun seperti ini. Dua bar magnet yang bertentangan kutubnya disusun dalam keadaan melintang seperti ini. Jadi, terdapat garis medan magnet yang ada di antara kedua-duanya. Yang mana arahnya ialah daripada kutub utara ke kutub selatan. Seperti ini. Maka, kedua-duanya akan saling menarik dan mendekati satu sama lain. Seperti ini. Okey, jom kita lihat pula bagaimanakah garis medan magnet yang akan terbentuk jika dua bar magnet disusun dalam keadaan seperti ini. Iaitu kutub yang sama, kutub utara bertemu dengan kutub utara. Okey, jadi garis medan magnet yang akan terbentuk adalah seperti ini. Iaitu garis lengkung yang keluar daripada kutub utara dan akan menuju ke kutub selatan. Okey, ini adalah anak panah. Okey, menunjukkan keluar daripada kutub utara dan sedang menuju ke kutub selatan. Dan di tengah-tengah ini terdapat satu ruang yang kosong. Okey, di antara kutub utara dengan kutub utara ni yang cikgu tandakan sebagai X yang berwarna hijau. Apakah dia kawasan ini? Okey, kawasan X ini dikenali sebagai titik neutral. Yang mana di kawasan ini tiada sebarang medan magnet. Sebab kita dah belajar tadi ya, antara ciri-ciri garis medan magnet ialah ianya tidak akan bertindih, okay, dan tidak akan bertemu, tidak akan bersilang. Jadi kawasan inilah yang di mana tiada garis medan magnet ada di kawasan ini. Okay, kosonglah. Okay, jadi
disebabkan ada X, iaitu titik neutral ini, maka kedua-dua bar magnet ini akan menghasilkan daya tolakan dan menjauhi satu sama lain. Contoh-contoh aplikasi magnet dalam kehidupan harian kita. Yang pertama ialah kompas. Kompas ini digunakan untuk menunjukkan arah kutub dengan menggunakan magnet tanpa kehadiran arus elektrik. Jadi kompas ini sangat penting apabila anda didapati sesat di dalam hutan, yang mana anda dapat menentukan arah destinasi yang hendak dituju, sama ada utara, selatan, timur ataupun barat. Contoh aplikasi yang kedua ialah tag nama bermagnet. Tag nama bermagnet ini akan dapat melekatkan atau meletakkan tag nama di pakaian tanpa merosakkan pakaian tersebut menggunakan magnet. Ini adalah lebih baik berbanding dengan tag nama yang menggunakan pin, yang mana didapati akan meninggalkan kesan lubang pada pakaian. Jadi inilah dia antara contoh aplikasi magnet di dalam kehidupan harian kita. Kedua-dua contoh ini menggunakan magnet tanpa memerlukan pengaliran arus elektrik.